Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini saya nak kongsikan kepada anda semua proses macam mana nak uruskan harta pusaka sekiranya berlaku kematian kepada seseorang tu lah. So apa yang paling penting sekarang ni adalah kalau dah mula, maksud saya selepas meninggal dunia tu kan, maksudnya dah settle semua waris pusat si mati, dah settle jenazah semua dah ke bumi semua everything. Apa yang paling penting sekarang ni adalah kena cari whatever document yang perlu lah kan. Contoh macam kalau ada wasiat lah. So kalau si mati ada wasiat, yang paling penting sebenarnya dalam wasiat tu adalah selain daripada dia punya arahan-arahan apa yang kena buat, nak bagi siapa, sebenarnya yang penting sebenarnya adalah siapa yang dilantik untuk menjadi pentadbir. Okay. Sebab bila dah confirm kan, semua waris-waris faraid semua everything, waris kena bincang. So nak bincang tu dekat mana? Nak bincang dekat mana? So sekarang ni waris bincang dulu, bincang macam mana semua everything kan. Okey. Lepas tu nak buat bila boleh jumpa, bila boleh kumpul sama-sama. So buat proses tuntutan di pejabat tanah. Kalau harta kurang 2 juta dekat pejabat tanah. Kalau harga lebih daripada 2 juta dekat Mahkamah Sivil. So kalau harga lepas dekat pejabat tanah nanti, selepas kita orang kata wakil untuk buat tuntutan tu nanti, so pejabat tanah akan buat satu appointment untuk panggil semua orang kan, panggil semua waris untuk bicara kuasa. So bila dah lepas bicara kuasa nanti, okey, dekat situlah nanti sebenarnya akan list down semua waris-waris faraid, harta-harta yang berkaitan yang masuk dalam harta pusaka, dan kat situlah juga sebenarnya pelantikan mentadbir kan. Pelantikan orang yang mentadbir, maknanya pentadbir harta. Kalau ada wasiat, so senang sikit, pejabat tanah akan terus keluarkan surat kuasa takbir kepada orang yang dinamakan dalam wasiat tu lah. Kalau tak ada, maknanya dalam ramai-ramai waris tu lantik seorang untuk dapatkan surat kuasa takbir. Dan kenapa perlu ke surat kuasa takbir ni? Sebab bila harta dah dibekukan kan, harta dah dibekukan, so perlu ada seseorang individu yang pergi ke semua tempat harta tu, contoh bank ataupun kalau rumah dekat pejabat tanah semua, untuk transfer semua hak milik daripada nama si mati kepada pentadbir harta. Okay. So maksudnya dia dengan surat tu lah sebenarnya dia boleh keluarkan duit dalam bank, dia boleh keluarkan duit dalam KWSP kalau ada, boleh keluarkan duit dalam tabung haji kalau ada. Semua pindahkan ke atas nama pentadbir harta kan. So pentadbir harta sebagai wasi, sebagai pelaksana saja, bukannya hak milik mutlak pentadbir itulah, walaupun pentadbir itu adalah salah seorang daripada waris. Jadi selain daripada surat kuasa takbir, pejabat tanah juga akan keluarkan satu nama dia surat pemberhentian pembahagian ataupun distribution order. So distribution order ni dia akan berikan ikut berapa peruntukan waris-waris faraid yang telah ditetapkan lah. Okey. So kalau katakan dalam wasiat tu dah memang diperuntukkan 1/3 digunakan untuk wasiat kepada orang-orang yang bukan waris. So maksudnya semua list dalam harta pusaka tu dah dikeluarkan yang untuk diwasiatkan. So balance lagi 2/3. So bahagilah ikut sama ada kalau wasiat tu diberikan tak ikut harta pusaka, tak ikut faraid, maksudnya waris kena bincang kan. So, dia setuju tak setuju dengan pembahagian harta pusaka yang tidak mengikut faraid. Kalau katakanlah memang dalam wasiat tu dah kata memang bahagi ikut undang-undang syarak, so automatik akan ikut faraid. So tak ada isu kat situ. Jadi mudahlah. Jadi yang paling kepala, pertama sekali pada saya, kalau anda mengalami situasi macam ni, bincang dengan waris, buat proses tuntutan, lepas tu pergi pejabat tanah kan, buat appointment untuk dapatkan satu masa dengan pendaftar pejabat tanah yang uruskan harta pusaka ni kan. So kemudian buat bicara kuasa, lepas tu minta pejabat tanah keluarkan surat kuasa takbir dan perintah pembahagian. Selepas daripada step nombor 3 ni, jadi pentadbir harta boleh buat kerja dia lah kan, buat kerja, keluarkan duit semua everything, kumpulkan satu tempat. Lepas tu barulah bahagikan kepada waris-waris ikut seperti yang dalam perintah pembahagian. Jadi kos-kos yang berkaitan dengan nak keluarkan duit, nak travel semua everything, mungkin boleh bincangkan dengan waris, boleh claim balik dengan waris-waris lah. Sebab mungkin seorang je buat kerja, yang lain semua just terima harta pusaka je. Okay. So berkenaan dengan
Kalau orang tu ada insurans ke apa, sebab tu pentingnya surat kuasa takbir ni kan. Katakanlah orang tu si mati mungkin ada insurans tapi tak tahu sama ada insurans tu hidup lagi ke, aktif lagi ke, dah mati ke, ada coverage ke tidak kan. Jadi untuk membolehkan bahawa pihak insurans keluarkan apa-apa maklumat berkenaan dengan maklumat si mati ni kan, maklumat insurans si mati ni, dengan tunjuk surat kuasa takbir ni dia kena bagi, sebab surat kuasa takbir ni adalah satu valid dokumen sebagai wakil daripada si mati kan. Jadi itulah sebenarnya paling penting adalah surat kuasa takbir dan perintah pembahagian. Okay, sama juga kalau dekat harta yang lebih 2 juta, sama juga. So pelantikan wasi tu kan, ada dokumen pelantikan wasi dapat grant probate. So grant probate ni function dia sama lebih kurang dengan surat kuasa takbir kan. Yang mencabarnya adalah bila harta lebih daripada 2 juta tapi tak ada dokumen wasi, dokumen pelantikan wasi. Maksudnya tak pernah buat apa-apa wasiat ke apa, tak pernah lantik siapa pun sebagai pentadbir harta ataupun wasi. Jadi perlukan 2 orang bond penyamin yang harta dia lebih kurang dengan harta si mati. Barulah mahkamah akan keluarkan letter of aim ini dan perintah pembahagian dan proses pembahagian macam kat atas tadi lah. So itu saja kan. Jadi paling penting sebenarnya selain daripada pemegang harta pusaka ni, yang lebih penting adalah orang yang mentadbir kan. Orang yang mentadbir tu perlu ada surat yang dipanggil letter of amin ataupun grant probate untuk urusan nak take out ataupun nak cairkan semua aset-aset yang beku ni. So itu saja, mudah-mudahan perkongsian saya dapat memberi manfaat pada anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.